merah di Malaysia, giat berjasa untuk negara, tidak kira kaum dan agama, waktu aman atau bahaya. Di mana jua adanya sengsara, di sana ada kita. Di darat dan laut kita bersedia, walaupun diancam bahaya. Bulan sabit merah gerakkan sedunia, membantu semua yang menderita. Badan sukarela berkhidmat dengan tabah dan bersemangat. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang masakan rimba. Apakah yang dimasukkan dengan masakan rimba itu tersebut? Jadi mari kita tengok slide ini bersama-sama. Apakah maksud masakan rimba? Masakan rimba dikenali di dalam kalangan golongan pengembara hutan atau pendaki gunung. Istilah masakan rimba ni selalu digunakan bagi mereka yang sukakan aktiviti lasak seperti pengembara hutan yang suka jalan-jalan hutan dan pendaki gunung. Nombor dua, sesuatu kaedah memasak dalam rimba dengan peralatan asas yang minima, yakni survival. Sesuatu kaedah memasak. Memasak ini kaedah kita nak memasak dalam rimba. Rimba maksudnya hutan lah. Di dalam hutan, dan kita akan menggunakan peralatan-peralatan asas yang kita ada sahaja. Contohnya dalam hutan kita ada kayu, ada botol mineral. Kita tak ada guna peralatan yang lengkap, tapi kita menggunakan peralatan-peralatan yang asas bagi meneruskan kehidupan kita di dalam hutan. Untuk makanlah terutamanya. Dan yang ketiga, pelbagai cara boleh digunakan, antaranya menggunakan buluh, buah-buahan tertentu, batu, aluminium foil, lumpur, tanah dan sebagainya. Jadi dalam masakan rimba ni pelbagai bahan yang kita boleh gunakan secara mudah untuk kita memasak apa yang kita ada bagi meneruskan kehidupan kita di dalam hutan. Jadi kita tengok jenis-jenis masakan rimba yang ada, yang selalu digunakan oleh pengembara ataupun pendaki gunung. Yang pertama iaitu jenis masakan rimba memasak menggunakan buluh. Memasak menggunakan buluh. Sebut sahaja buluh, pastinya dalam dunia perkhemahan ia adalah antara bahan yang digunakan dalam membuat gadget. Gadget kan selalu kita buat rak pinggan, rak kasut, ataupun kita menggunakan buluh ni untuk masang kemah. Jadi dalam teknik ini kita akan memasak makanan tersebut seperti nasi, ikan laut yang kita dapat perolehi dalam hutan. Kita akan masaknya di dalam buluh. Terutamanya kalau kita tengok seperti lemang kan. Lemang, pulut tu kita masak di dalam buluh. Itu salah satu cara masakan rimba. Kita tak ada periuk, tak ada kuali. Jadi macam mana kita nak gunakan? Jadi kita akan menggunakan buluh. Tu yang pertama. Yang kedua, masakan rimba iaitu memasak menggunakan buah kelapa. Buah kelapa ni kalau
kita nak masak lalu kita masak nasi lah. Cara kita masak nasi iaitu dengan cara macam mana? Kita tebuk buah tersebut di bahagian atas kepala dengan cermat supaya dia tidak pecah lah. Kita buat satu lubang dan kita masukkan beras bersama air ke dalam kelapa tersebut. Selepas itu kita tutuplah dengan daun yang ada dan kita bakar kelapa tersebut sehingga nasi itu betul-betul masak. Itu cara masakan rimba menggunakan buah kelapa. Yang seterusnya, yang ketiga, jenis masakan rimba iaitu memasak menggunakan ubi kentang. Ubi kentang ni kita maklum kan, selalu kita gunakan dalam masakan. Tapi menggunakan ubi kentang tersebut, kita boleh memasak telur di dalam ubi kentang tersebut. Caranya macam mana? Kita potong ubi kentang itu seperti dalam gambar ni. Kita korek, keluarkan isi dia dan kita masukkan telur ke dalam ubi kentang tersebut. Lepas tu kita tutup balik bahagian atas ni menggunakan lebihan ubi kentang tadi dan kita cocok menggunakan lidi ataupun kayu bagi mengelakkan telur itu keluar. Itu cara masakan rimba menggunakan ubi kentang. Kalau kita nak masak telur tak ada kuali, tak ada periuk, macam mana? Ini salah satu cara untuk kita survival ataupun meneruskan kehidupan kita lah. Kalau kita sebagai pengembara, kalau kita menyertai aktiviti perkhemahan, macam itulah kehidupan kita. Tak ada nak kita cukup lengkap, ada dapur gas, ada semua, tak ada. Jadi kita kena belajar cara-cara untuk survival lah. Okey, yang seterusnya, inilah yang kita akan belajar pada hari ini berkaitan dengan roti lilit. Jenis masakan rimba, roti lilit. Roti sebagai makanan dah. Macam mana kita nak buat roti apabila kita berada dalam hutan. Jadi kita akan mempelajari cara-cara membuat roti lilit pada hari ini. Ini pun salah satu makanan lah yang boleh kita buat semasa kita berada di dalam hutan ataupun menyertai aktiviti perkhemahan. Tak adalah kita nak makan dengan sempurna. Kita makan ni sebagai alas perut sahaja ketika berada di dalam hutan. Jadi mari kita lihat dan kita pelajari cara masakan rimba iaitu roti lilit. Mari kita tengok sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dekat limpah kurnianya dapat lagi sama-sama kita bertemu dalam aktiviti co-curriculum. Jadi hari ini seperti yang kita maklum, cikgu akan menunjukkan cara-cara masakan rimba. Murid-murid tahu masakan rimba tu apa? Masakan rimba ni iaitu masakan yang kita akan lakukan ketika kita berada di dalam aktiviti perkhemahan. Kalau kita berada dalam hutan ke, jadi kita memerlukan kemahiran untuk masakan rimba ini. Jadi kita akan masak menggunakan bahan-bahan yang kita bawa sahaja. Jadi masakan rimba pada hari ini bernama roti lilit. Roti lilit. Jadi seterusnya cikgu akan tunjukkan cara-cara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti lilit ini. Baiklah. Jadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti lilit ini, yang pertama iaitu tepung gandum. Tepung gandum ni kita dah biasa kan.
tengok mak kita buat tepung gandum, buat masakan, jadi dia akan menggunakan tepung gandum ini. Jadi kita akan gunakan tepung gandum yang biasa saja. Okey, yang kedua kita memerlukan air. Air ini kita boleh dapatlah kalau kita ada bawa air mineral ke, ataupun kita dapat daripada sumber air sungai yang berada ketika kita berada di dalam hutan. Yang seterusnya garam lah. Garam ni selalu kita bawa lah kalau kita pergi perkemahan, kita akan membawa garam ini untuk digunakan ketika memasak lah. Masak, jadi kita akan bawa garam. Ini saja 3 barang bahan-bahannya yang penting untuk kita membuat roti lilit. Barang ini simple saja. Kalau kita nak lagi sedap, kita bawa mentega. Tapi kalau kita lautan kita tak bawa sangat. Jadi kita akan guna garam, tepung dan air. Ini untuk bahan-bahannya. Jadi seterusnya kita memerlukan lidi lah. Lidi untuk kita memasak, melilit roti tersebut. Kalau tak ada lidi, kita boleh menggunakan kayu lah. Kayu-kayu yang kita dapat daripada dahan pokok, buluh, tak kira lah bahan-bahan yang kita boleh untuk kita lilit nanti pada lidi ini. Dan seterusnya kita akan memerlukan lighter lah. Lighter, dan untuk kita membakar. Lighter ni penting juga lah. Kalau kita bawa pergi perkemahan, kita perlu membawa lighter untuk hidupkan api, untuk memasak. Jadi mana ni penting ya. Jadi seterusnya kita akan lihat cara-cara untuk menjadikan bahan-bahannya. Baiklah, seterusnya kita akan melihat cara-cara penyediaan bahan-bahan. Yang pertama, kita ambil tepung gandum. Okey, kita masukkan sedikit tepung gandum dalam mangkuk. Bekas lah. Masukkan secukupnya lah. Okey, lepas kita dah masukkan tepung, kita ambil air. Kita masukkan dalam tepung tadi. Okay, jadi kita gaul hingga sebati. Gaul dulu. Macam kurang, masih melekat lagi di tangan kita, dia memerlukan lagi tepung lah. Kita uli tepung tersebut sehingga dia tak melekat dekat tangan kita. Dia dah jadi sebati kan. Kita uli sampai dia betul-betul sebati. Sampai tu kita masukkan secubit garam lah, secukup rasa lah. Garam sebagai perasa lah dalam roti lilit.
ni menjadi dough yang cantik dan tak melekat lah dekat tangan kita. Tepung-tepung dia tu tak melekat dekat tangan kita. Kita panjang-panjangkan agar dia, kalau rasa melekit lagi, kita ambil tepung ni, kita gaulkan dengan tepung. Kita buat dough ni ikut kesesuaian lah, berapa orang nak makan. Jadi benda ni kita boleh, kalau boleh buat secara kumpulan lah, secara berkumpulan, yang mana seorang buat tepung, seorang yang akan hidupkan api untuk membakar. Jadi kita secara bekerjasama lah membuat dia ni. Okey, nampaknya dough kita dah menjadi, nampak cantik, tak melekat. Okey, seterusnya kita akan ambil sedikit dough ni dan kita panjangkan lah untuk mudah kita lilit pada lidi atau buluh yang kita sediakan tadi. Okey, jadi macam ni. Dan dough sepanjang ini kita ambil lidi dan kita lilit. Ini lidi ataupun buluh, kita cuba lilit. Lilit kita mula daripada atas, tutupkan sikit bagi rapat, dan kita mula melilit. Inilah dinamakan roti lilit. Kita lilit sampai bawah. Kita matikan, kita rapatkan agar dia tak tercabut lah. Satu lagi. Kita ambil satu lagi, kita cuba lilit. Okey, cantik. Jadi siaplah roti lilit kita. Jadi sekarang kita akan membakarnya sehingga masak. Okey, jadi kita tengok cara kita nak membakar. Baiklah, seterusnya kita akan belajar cara-cara untuk kita menghidupkan api bagi kita membakar roti lilit yang tadi. Yang pertama kita perlukan mancis lah, mancis ataupun lighter. Untuk kegunaan kita hidupkan. Keduanya kita memerlukan ranting-ranting kayu yang terdapat di dalam hutan lah, ataupun arang ke, kita boleh jumpa. Kita cuba hidupkan api. Kalau boleh kita cari kayu yang kering-kering lah, jangan yang basah, sebab akan lambat.
Bila api dah hidup, kita akan letak ranting-ranting. Ranting kayu. Jadi kita akan tunggu hingga api ini jadi arang lah, menjadi bara, dan kita boleh membakar. Jadi bila api dah pulih hidup, kita ambil kotil ini dan kita mula membakarnya. Bila kita bakarnya hingga masak. Kalau boleh kita hidupkan api ni, memerlukan orang dewasa lah, sebab api ni bahaya juga lah. Bahaya. Kita memerlukan orang dewasa membakar. Boleh jangan terlalu lama sangat, sebab nanti kotik ini akan mengeras lah. Kita sekadar lah, sekadar rasa.
bila roti ini sudah sedap, jadi sedialah untuk dimakan. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan masakan rimba, iaitu yang dinamakan roti telet. Jadi setelah kita selesai membakarnya, yang penting api ni perlu kita matikan. Cara nak matikan, kita ambil air tadi lah, air tadi kita curahlah, kita matikan agar tidak merebak lah. Kalau kita berada dalam hutan, tidak merebak ke kawasan-kawasan yang lain lah. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah berkaitan dengan aktiviti kita pada hari ini, iaitu masakan rimba. Jadi selamat mencuba dan kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.